Kita perlu melihat masa depan supaya identiti kependudukan di wilayah ini mencerminkan bahasa induknya. Jadi kita berkata dengan hormat, bahasa induk di wilayah ini ialah bahasa Melayu. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sebetulnya meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Bahasa Melayu itu akhirnya rusak di Malaysia dan tidak bermartabat. Sebagian kaum Melayu Malaysia sebetulnya juga berasal dari suku-suku di Indonesia. Tapi dulu nenek moyang mereka tak mau berjuang melawan penjajah. Bahkan mereka bisa dianggap sebagai pengkhianat Nusantara dan lebih suka berlindung pada penjajah. Nah, kini rupanya kaum Melayu Malaysia merasa sebagai kaum paling hebat dan istimewa di alam semesta. Mereka juga merasa menjadi penguasa budaya dan bahasa Nusantara. Bahkan sejak zaman Perdana Menteri Najib Razak mereka menginginkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Malaysia juga telah siap membantu pengajar bahasa Melayu di negara-negara lain. Mereka seolah lupa bahwa bahasa Indonesia lebih hebat dan modern dibanding dengan bahasa Melayu. Di zaman Najib Razak upaya mengampanyekan bahasa Melayu memang amat gencar. Mereka menyebar propaganda lewat perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah. Kaum Melayu Malaysia juga sering menggelar seminar di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Berikut ini videonya. Kerjasama bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu di negara-negara ASEAN. DBP bersedia memberi sumbangan dalam aspek tenaga pengajar dan bahan rujukan bagi memastikan bahasa Melayu diantarabangsakan khususnya di peringkat ASEAN. Ketua Bahagian Promosi dan Pengiktirafan DBP, Amina Awang Besar berkata, DBP yang ditubuhkan sejak tahun 1956 diakui memain peranan dalam mengangkat bahasa Melayu tidak tertakluk hanya di Malaysia, malah di keseluruhan wilayah Nusantara melalui 3 badan iaitu Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia MABIM, Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM. Dewan Bahasa dan Pustaka kita boleh menggagaskan satu sinergi yang mungkin akan melibatkan pihak pemerintah di wilayah berkenaan dan juga institusi yang berkaitan. Sebab saya difahamkan ada banyak juga institusi yang mengajarkan bahasa Melayu ini. Jadi mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka boleh memainkan peranannya dalam dari segi membantu tenaga pengajar dan mungkin juga bahan mengajar, bahan rujukan dan sebagainya dalam berbahasa Melayu. Sementara itu, penganalisis sosio budaya Singapura, Dr. Subari Sukaini menjelaskan, sebagai pejuang bahasa Melayu, beliau menyambut baik sekiranya terdapat mana-mana pihak bersedia menjalin hubungan kerjasama agar bahasa itu terus dimartabatkan. Jelasnya di Singapura, kerajaan negara itu sentiasa menyokong bahasa Melayu terus dimartabatkan walaupun jumlah penduduk berbangsa Melayu hanya 15%. Sebenarnya di Singapura, keadaan tak serupa kerana kita cuma bilangan kita sedikit dah 15% lebih kurang. Tapi sokongan dari pihak pemerintah, menerusi government to government atau G2G, telah menyokong dah menaikkan martabat bahasa kita, bahasa Melayu kita. Dan satu realiti, kerjasama erat antara kerajaan negara-negara ASEAN dituntut. Pada masa sama, pertubuhan bukan kerajaan NGO ke semua negara anggota, khususnya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand juga disaran lebih proaktif dalam menjayakannya. Bagi penasihat sosio budaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr. Rais Yatim, peranan antara menteri luar misalnya boleh dimainkan di peringkat kerajaan dalam memerkasa penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai acara rasmi ASEAN. Dasar berkaitan bahasa Melayu di negara masing-masing juga boleh dibentuk agar ia diberi penekanan berterusan. Kita perlu melihat masa depan supaya identiti kependudukan di wilayah ini mencerminkan bahasa induknya. Jadi kita berkata dengan hormat, bahasa induk di wilayah ini ialah bahasa Melayu. Tetapi sayangnya, bahasa Melayu tidak terletak pada tempatnya, yakni tidak digunakan sebagai bahasa diplomatik dan tidak digunakan dalam komunikasi rasmi dalam majlis-majlis dan juga acara-acara tertentu ASEAN. Tan Sri Dr. Rais Yatim merasmikan program Pertemuan Dunia Melayu 2017, anjuran GAPENA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, Dunia Melayu Dunia Islam Thailand, Yayasan Pusat Islam Thailand dan Universiti Kasim Pandik. Menyokong saranan Perdana Menteri bagi meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN menjelang 2050, usaha berperingkat perlu dilakukan.
Hubungan berterusan perlu dipertingkat NGO ASEAN dalam melaksana pelbagai program sekaligus membangkitkan semangat kebersamaan dalam memerkasa fungsi bahasa Melayu antara negara anggota. Ya, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita mencipta hubungan emosi antara Gapena dengan rakan-rakan di Thailand. Dengan hubungan emosi inilah, maka saya tak ada masalah untuk berbincang dengan Tuan Jiwan Manomata. Saya tak ada masalah. Jadi memudahkan kita membuat kerja. Jadi kalau tidak ada hubungan emosi dan terlalu formal, jadi itu susah. Susah. Dan kita telah tahun 15 tahun lalu kami dari Gapena di zaman Allahyarham Tan Sri Ismail bertemu dengan yang waktu itu yang berhormat Wan Manomata selaku menteri, kita gerakkan pada tahun 2002 di sini juga. Sungguh-sungguhnya saya sokong benarlah sebagai tadi tersebut sebut kata sepatutnya bahasa Melayu sepatutnya menjadi bahasa diplomatik untuk ASEAN. Oleh kerana orang yang guna bahasa Melayu dalam ASEAN ini lebih pada setengah, 300 ribu orang lebih kurang. Dan negara ASEAN ni 10 negara. Tapi orang yang faham, orang yang pakai bahasa Melayu ni 5 negara, termasuk Thailand. Setengah belaka. Bahasa Melayu dengan 300 juta penuturnya di sekitar ASEAN dilihat sebagai bahasa induk, namun tidak menjadi bahasa rasmi sejak ASEAN diwujudkan pada tahun 1967. Bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi ASEAN diharap dapat direalisasikan dengan kerjasama setiap negara anggotanya. Pelbagai cadangan dan saranan antaranya penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat, majlis-majlis rasmi, juga urusan sosio-ekonomi dan budaya negara ASEAN diharap dapat dilakukan. Siti Salwa Yusof dan juru kamera Izwan Muhammad, Bangkok, Thailand. Dari video yang telah kita saksikan, terlihat ambisi Malaysia yang ingin memartabatkan bahasa Melayu pada tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi, Malaysia tidak mampu berjuang sendiri. Berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara sendiri saja tidak mampu, apalagi berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu hingga ke seluruh dunia. Jelas Malaysia tidak akan mampu, dan itu hanyalah mimpi. Maka dari itu Malaysia mencoba menggandeng beberapa negara tetangganya, termasuk Indonesia, hingga bahasa Indonesia diklaimnya sebagai bahasa Melayu yang penuturnya hingga mencapai 300 juta jiwa. Dan semua itu sebenarnya hanyalah untuk dan demi kepentingan Malaysia sendiri, dan sama sekali tidak ada manfaatnya untuk negara-negara lain, apalagi untuk negara Indonesia, jelas tidak terlihat manfaatnya. Karena negara Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itulah Indonesia tidak lagi memperdulikan tentang kerjasama bahasa tersebut, yang mengatasnamakan bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang tercipta dari berbagai bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, melalui bahasa Indonesia. Dan Indonesia hanya ingin memperjuangkan bahasa Indonesia, memartabatkan bahasa Indonesia hingga ke seluruh dunia, dengan program-program yang dibuatnya, yaitu BIPA. Dan pada akhirnya, bahasa Indonesia pun resmi dipergunakan, di referendum Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ke-10 di UNESCO, dan menjadi bahasa ke-7 di PBB. Lalu bagaimanakah nasib bahasa Melayu Malaysia? Apakah ada perkembangan selama mengadakan simposium-simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu? Sepertinya tidak ada perkembangan sama sekali, karena semua itu tidaklah didukung oleh warga Malaysia itu sendiri, yang tidak menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar, dalam bertutur kata pada kesehariannya. Warga Malaysia lebih mementingkan bahasa Inggris, atau bahasa Melayu yang dicampur bahasa Inggris, yang lebih dikenal sebagai bahasa rojak. Begitulah negara Malaysia, yang sampai sekarang masih sulit sekali mendapatkan jati diri bangsa dan negara serta bahasa. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.